Ini Dindi Kehormat. Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Di balik jeruji harapan dinyala, keadilan ditegak, amanat negara, auditorium Ibu Pejabat saksi bicara, bersama Menteri Dalam Negeri, kita bersemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Awang Ali bin Jeman, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan. Yang berbahagia TKJP Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara, Keselamatan dan Koreksional. Yang berbahagia Datuk Roslin bin Jusoh, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan. Yang berbahagia TKJP Ahmad Fauzi bin Awang, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara, Pemasyarakatan. Yang berusaha Komisioner Zaidah binti Pardi, Pengarah Parol dan Perkhidmatan Komuniti. Setiausaha Bahagian Kementerian Dalam Negeri, pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah negeri Jabatan Penjara Malaysia, wakil-wakil Kementerian Dalam Negeri, wakil-wakil Kementerian Sumber Manusia, pengarah-pengarah syarikat, pemain-pemain industri dari sektor perkhidmatan, peladangan, perindustrian dan pembinaan, yang dikehormat wakil-wakil media, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul di auditorium Ibu Pejabat Penjara Malaysia untuk sesi Town Hall bersama Yang berhormat Menteri Dalam Negeri. Sesungguhnya kehadiran Yang berhormat Menteri Dalam Negeri dan hadirin sekalian amat kami hargai dan menjadi bukti komitmen kita dalam mendengar, memahami dan membincangkan isu-isu penting demi kesejahteraan negara. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat.
Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur bin Amran. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa lagi bijaksana, pada hari ini sempena sesi Town Hall yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, kami mendadah tangan memohon rahmat dan keberkatan-Mu. Semoga program ini berjalan dengan lancar, selamat dan dijauhi dari mara bahaya serta keburukan. Allahumma rahmani rahim. Rasa syukur kami panjatkan, wajah yang ceria kami hadapkan, kegembiraan kami zahirkan atas segala nikmat keamanan, kepesatan dan kestabilan ekonomi. Sesungguhnya, ia bertitik tolak daripada usaha semua pihak yang proaktif, mengerah tenaga, memercik peluh, saling bekerjasama, menunjuk sungguh agar negara bersatu teguh. Allahumma fatahu ya alim, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam diri, dalam fikiran dan minda kami, idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami dalam membantu prospek-prospek di bawah jagaan Jabatan Penjara Malaysia supaya mereka mampu memberi hikmat bati kepada negara yang tercinta. Allahumma ya da'imal ihsan, kami memohon kepadamu ya Allah agar dengan menghayati program ini akan menambahkan semangat kerja yang cemerlang kepada kami. Engkau perkukuhkan keikatan perpaduan sesama kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk bagi menyatukan pemikiran kami. Tanamkanlah pada diri kami sifat ikhlas dan jujur dalam menyempurnakan tanggungjawab. Dan jadikanlah budaya kerja berkualiti sebagai teras amalan. Jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan segala amal kami ini sebagai amal yang diridai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur bin Amran di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, Yang Berhormat Menteri Datuk serta hadirin sekalian, izinkan kami untuk memberikan sedikit maklumat untuk perkongsian bersama. Program CSI ataupun Corporate Smart Internship di Jabatan Penjara Malaysia merupakan satu program khusus latihan dan penempatan kerjaya. Ia merupakan satu kaedah yang berkesan bagi program dalam komuniti. Pihak berkresu juga dalam iktiraf perlindungan keselamatan sosial kepada prospek sebagaimana perlindungan ke atas bekerja di Malaysia. Dengan perubahan polisi ini, Jabatan Penjara Malaysia komited dalam membangunkan dan membekalkan tenaga kerja serta turut menyumbang pembangunan ekonomi negara. Perkara ini juga selari dengan misi Jabatan Penjara iaitu membentuk insan produktif melalui pemulihan efektif, persekitaran kondusif dan perintegrasian strategi. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin sekalian, sesi Town Hall pada petang ini turut dihadiri pemain-pemain industri dari sektor perkhidmatan, peladangan, perindustrian dan pembinaan. Sesi ini juga turut mendapat sokongan daripada agensi-agensi luar dan pertubuhan bukan kerajaan. Program ini adalah salah satu bentuk kolaborasi antara Jabatan Penjara Malaysia dengan syarikat-syarikat swasta dalam menawarkan peluang pekerjaan kepada prospek yang menjalani pemulihan dalam komuniti. Kerjasama erat dengan majikan-majikan yang terlibat bukan sahaja memberi harapan kepada prospek tetapi juga menyaksikan kejayaan yang membanggakan daripada bekas-bekas ODP, OBB, PBL dan ODS yang telah berjaya diintegrasikan ke dalam masyarakat.
Ini adalah langkah positif ke arah membangun tenaga kerja tempatan yang lebih berdaya saing dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, seramai 38,481 prospek telah menyertai program CSI ini sejak ianya diperkenalkan pada Disember 2016. Tahniah dan syabas diucapkan. Majlis pada petang ini akan diteruskan dengan tayangan montaj khas yang pastinya akan memberikan gambaran berkenaan inisiatif Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Penjara Malaysia iaitu pelaksanaan program Corporate Smart Detention CSI. Dengan ini marilah sama-sama kita tumpukan perhatian kepada tayangan montaj. Jadi sehingga 29 Februari, jumlah pekerja asing aktif yang direkod oleh Jabatan Imigresen adalah 2,130,931 orang. Pada hari ini, Jabatan Penjara Malaysia menyantuni hampir 80,000 orang pemulihan dalam komuniti. Itulah yang diperjuangkan oleh Jabatan Penjara pada hari ini. Jadi kenapa ia menjadi satu inisiatif utama? Kerana kita sayangkan masyarakat. 77,000 banduan yang sedang dipenjarakan di negara ini mampu menjadi tenaga kerja produktif dan bersedia untuk ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Sekiranya perkara itu dimanfaatkan majikan, ia mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing. Jabatan Penjara Malaysia akan memperkasakan banduan dengan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET dalam bidang perindustrian, perladangan dan pertanian menerusi peruntukan RM10 juta yang diterima jabatan itu dalam Belanjawan 2024. Katanya dalam kenyataan, peruntukan itu merupakan pengiktirafan kepada usaha berterusan jabatan itu dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada pesalah yang telah menyelesaikan tempoh hukuman mereka dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan pihak industri. Untuk makluman Yang Berhormat, KDN melalui Jabatan Penjara Malaysia mengharapkan lebih banyak lagi majikan menggaji penghuni atau bekas panduan untuk memberi peluang kedua kepada golongan ini agar kembali ke pangkuan masyarakat selepas tamat menjadi hukuman. Pada MRCB, kita lihat proses ni lebih bagus lagi daripada proses kalau kita nunggu diorang dah keluar, ambil diorang masa tu diorang dah bebas. Bagus dia program CSI ni, kebanyakannya teror tu diorang ni telah dilatih. Alhamdulillah semenjak 2019 memang kita akan lalui macam-macam perkara lah. Tapi ramai yang boleh bangkit semula dan meneruskan hidup sampai hari ini. Sekitar 2019 sampai sekarang saya masih usahakan jalan untuk keluarkan diorang untuk bekerja. Sebab pada saya lebih baik kita gunakan bagi diorang peluang daripada pendatang asing. Semoga tayangan montaj ini memberikan inspirasi dan memperlihatkan usaha gigih daripada pelbagai pihak yang menjayakan program ini. Terima kasih diucapkan, kita berikan satu tepukan. Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berbahagia Datuk-Datuk dan hadirin yang dimuliakan,
Sesi Town Hall bersama Menteri Dalam Negeri ini adalah anjuran bahagian pro dan perkhidmatan komuniti Jabatan Penjara Malaysia yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada pemain industri dan majikan bahawa adanya prospek dalam komuniti yang boleh diserap dalam sektor pekerjaan. Selain itu, objektif sesi ini juga adalah untuk membuka peluang seluasnya kepada pemain-pemain industri berhubung cadangan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing melalui pengambilan prospek yang menjalani PDK dan sebagai salah satu usaha Jabatan Penjara Malaysia ke arah pencapaian 2/3 penghuni yang layak menjalani pemulihan dalam komuniti. Negara maju tempatan cemerlang, cahaya mentari bersinar terang. Prospek PDK diberi ruang, kebergantungan asing kita kurangkan. Tanpa membuang masa, majlis menjemput moderator kita pada hari ini sebagai pemudah acara. Sesi Town Hall bersama Menteri Dalam Negeri pada petang ini bertemakan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing melalui pengambilan prospek yang menjalani pemulihan dalam komuniti, yang mana beliau mempunyai pengalaman luas, kepimpinan berkesan, pendekatan inovatif, kemahiran komunikasi cemerlang dan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan sosial dan pekerja. Beliau yang dimaksudkan adalah Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin, Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Kita berikan tepukan. Majlis seterusnya menjemput pemimpin utama kita pada hari ini, naik ke atas pentas Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Dengan pengalaman dan kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri dalam bidang ini, kita yakin bahawa Yang Berhormat akan memberikan wawasan yang bernilai serta panduan untuk kita semua dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing melalui pengambilan prospek yang menjalani pemulihan dalam komuniti. Jadi tanpa membuang masa, majlis akan diserahkan kepada Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin. Dipersilakan Tuan. Baik, terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang ke tempat kami. Semoga bahagia melekat di hati. Hati Perkeso ni YB dah selalu sangat dengan penjara. Saya pun dah terasa macam warga penjara. Amin. Dinding besi tinggi menjulang, namun hati tetap ceria. Dalam sekatan jiwa yang tenang, mencari damai, bebas derita. YB, sekarang ni of course terima kasih kerana sudi datang YB. Yang berbahagia Datuk Awang Alip bin Jeman, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, dan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional, Ketua-Ketua Jabatan, Datuk-Datuk, tuan-tuan, wakil-wakil daripada majikan. Hari ini kita diberitahu 300 majikan YB dan juga wakil-wakil daripada agensi. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi hadir. Dan hari ini kita akan adakan perbincangan insya-Allah yang mana kita boleh dengar daripada the man of the show itself to actually speak and then provide some insight. Jadi sebelum kita teruskan YB, suka saya nak berkongsi sikit YB tentang kolokium parol dan juga perkhidmatan komuniti 2024 yang mana telah dijalankan atau diadakan pada 29 Ogos 2024 yang lepas.
Dan yang hadir seramai 287 peserta yang mana diwakili oleh agensi pekerjaan, wakil-wakil majikan dan sebagainya. Dan antara lain, intipati kepada perbincangan tersebut YB adalah melihat bagaimanakah program ataupun usaha untuk menggantikan tenaga kerja warga asing itu sendiri kepada prospek yang mana sedang menjalani program pemulihan dalam komuniti amat wajar dilaksanakan. Setuju, mereka setuju YB. Jadi ada 5 resolusi. Resolusi yang pertama adalah membangunkan kurikulum TVET yang dinamik dan juga progresif, mengikut keperluan industri kepada prospek bagi menarik minat pihak industri menjadikan prospek sebagai tenaga kerja. Mana bukan sahaja bekerja, malah lengkapkan mereka dengan kemahiran. Dan selepas saja bekerja, of course dia ada qualification dan of course penempatan untuk tempat kerja lain lagi bagus. Resolusi yang kedua, memperluaskan pelaksanaan aktiviti promosi hebahan program Corporate Smart Internship supaya disertai oleh lebih banyak industri. Resolusi yang ketiga, mengekal dan memperluaskan insentif khas kepada majikan bagi menggalakkan pelibatan industri. Artinya yang ini memang kerajaan Madani telah menunjukkan kesungguhannya dari dalam tahun 2024 YB ada insentif khas kerjaya Madani 1,500 selama 6 bulan. Dan ini mengikut announcement PMX sendiri bahawa untuk tahun 2025 ini diteruskan sebanyak 600 selama 3 bulan. So resolusi yang keempat, mewujudkan penempatan Centralized Labour Quarters CLQ khususnya kepada prospek. Dan resolusi yang kelima, menetapkan kuota khas pengambilan prospek sebagai syarat wajib sebelum penggajian tenaga kerja asing. Banyak YB, ada 5 resolusi. Saya rasa kalau kita discuss 5 YB, saya rasa hari bulan 12 malam baru balik. Tapi tak apa, hari ini kita akan berbincang tentang resolusi yang kelima YB. Dan resolusi yang kelima ini adalah antara lain mencadangkan tentang kuota khas pengambilan prospek sebagai syarat wajib sebelum penggajian tenaga kerja asing. Jadi untuk kita jalankan perbincangan di YB, kita akan buka soalan-soalan kepada mereka yang hadir. Of course dalam masa yang sama, kalau rasa you have question but you don't want to actually come in front, you boleh juga imbas kod QR dan kita akan ada soalan. Tapi of course bila kalau ada yang nak bertanya, di mikrofon kat mana? Kiri, kanan, tengah? Ada. So nanti kita akan ada anggota yang akan memberi mic untuk tuan-tuan dan puan-puan bertanyakan soalan. Tapi mungkin biasalah YB, sebelum kita bagi orang, saya start dulu. Saya pun dah lama sebenarnya nak bertanya tentang ni. Jadi YB, isu pengangguran yang mana kita lihat memang daripada sehari ke sehari, antara lain dengan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan amat berkesan. Sekarang ni 3.3%, yang kita ramalkan akan terus turun pada 3.24%. Tapi walau bagaimanapun, isu tentang ketidakcukupan pekerja itu masih ada. Dan sekarang ni bila kita lihat of course permintaan terhadap pekerja-pekerja asing tu sedang meningkat. Jadi bila kita lihat tentang ini YB, apakah antara lain pandangan YB terutamanya tentang pergantungan secara general struktur pekerjaan kita dengan pergantungan kepada pekerja asing? Mungkin YB boleh kickstart dengan set the tempo untuk bagi pandangan tentang hal tersebut. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Saudara Azirwan selaku moderator, saya nak alu-alukan dulu Dev kehormat kita hari ini, Datuk KSU, Datuk Awang Malik, baru saja menyertai KDN menggantikan Datuk Ruji yang sekarang ini ke Kementerian Pendidikan. Datuk Awang kalau boleh bangun dan angkat tangan, terima dulu. KSU. Saya juga nak alu-alukan Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Pencarian Dalam Negeri, Datuk Halim Abdul Rahman. Datuk Halim orang Kedah, saya orang Kedah, satu sekolah.
junior saya, Kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi saya juga nak mengadu-ngadukan, kita ada Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin. Terima kasih Datuk Ruslin. Terima kasih banyak dapat luangkan masa. Tuan rumah kita ini ganti Datuk Nordin di Laos. Datuk Aziz, terima kasih banyak. Saya sebagai mukadimah buka gelanggang ini, sudah moderator tanya tentang polisi lah ya. Baik, hari ini sedang kita bersiaran ni, kita ada 2.41 juta pekerja asing yang sah berdaftar. Maknanya ada pas lawatan kerja 2.41 juta. Baik, KDN dalam perkara ini dipandu oleh dasar yang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi kata, dasar semasa negara, penggajian pekerja asing tak boleh melepasi angka 2.5 juta menjelang Disember tahun ini. Macam mana dia kira 2.5 juta tu? Dia kata guna tenaga tersedia adalah 17 juta. Okey. So dia kira semua tu berapa persen daripada situ, maka dia pun kata angkanya 2.5 juta. Itu shilling. Jangan melepasi angka itu. Jadi kalau 2.41 juta bermaksud kita cuma tinggal deposit lebih kurang 100,000 je lagi. Kerana itu, keputusan yang pertama kita buat ialah kita bekukan pemberian kuota yang baru. Bulan 9 tahun ini kita kata stop, tak ada lagi. Jangan minta. Ya. Iaitu mulai bulan 9 tak ada lagi permohonan. Baik. Dasar itu bermaksud kita akan hanya review quarterly. Maksudnya setiap 3-4 bulan kita review. Ada tak keperluan untuk kita menimbangkan kalau ada 5 sektor masih perlukan: pertanian, perladangan, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. 5 sektor ini 2.41 juta. Oleh kerana defisit tinggal 100,000 je lagi nak sampai shilling yang ditetap oleh Kementerian Ekonomi, maka kita kata dasar semasa kita tutup dulu. Baik ya. Bagi mengisi 100,000 defisit tadi, kita sudah pun ada 2 punca yang boleh mencukupkannya. Pertama, kuota yang dulunya diberi tapi belum dibawa, ataupun satu lagi angka yang kita buka pintu rekalibrasi hari itu yang majikan telah siap proses. Jadi angka itu kita jangka boleh menampung 100,000. Tapi kita ingat setiap tahun kita ada check out memo yang dah tamat dan dia kena keluar. Itu sekitar 160-an ribu. Ya, itu aja yang perlu. Baik, itu keadaan sekarang. Saya nak kena sebut juga, jawatankuasa yang KDN dan Kementerian Sumber Manusia mempromosikan bersama yang dilantik oleh Kabinet, kita kata bahawa sementara kita tutup, daripada 5 sektor itu sebenarnya 3 dah pun lebih. Pembinaan, pembuatan dan juga perkilangan dah lebih dah. Manakala yang belum cukup lagi ialah perladangan dan pertanian. 2.41 juta, betul. Tetapi agihannya dia penggajian itu lebih kepada 3 sektor. Tetapi 2 sektor ini di atas kertas hari ini masih lagi mengalami kekurangan. Baik, kerana itu Datuk Johari Menteri Perdagangan beberapa bulan lepas dia kata sektor perdagangan masih perlu dibawa masuk. Walaupun polisi semasa kita stop, maka jawatankuasa KDN dan Kementerian Sumber Manusia kata atas pertimbangan ketika itu maka kita bawa balik bincang. Setelah angka yang dikatakan diperlu oleh sektor perdagangan itu dilakukan verifikasi oleh agensi kawal selia dia. Kalau getah lah, kalau sawit apa MPOB lah. MPOB dan getah ialah lembaga getah gitulah. Jadi agensi kawal selia ni mesti verify. Saim Dabi dia kata dia perlu 3,000 verified by agensi kawal selia.
Felda Global kata dia perlu 2,000. Begitulah seterusnya. Ya, jadi pertama syarikat peladangan kena bagi tahu berapa bilangan yang mereka perlukan. Dan bilangan itu kemudiannya akan dilakukan verifikasinya oleh agensi kawal selia. Daripada situ Kementerian Peladangan angkat kertas kepada jawatankuasa KDN dan Sumber Manusia yang diperusi bersama saya dan Steven. Ya, daripada situlah kita kemudian meluluskan 23,000. Maksudnya di sebalik polisi asasnya adalah stop, sebab kita tak mau lagi buat masuk yang baru, tapi di sana di antara 5 sektor 2 masih lagi mengalami kekurangan, dan proses untuk memberi kelulusan kota yang baru itu ada stepnya. Mesti dibawa oleh Kementerian Peladangan sebab ini sektor peladangan. Ya. Jadi, saya ulang, jasa semasa tidak ada lagi kelulusan kota yang baru. Daripada 5 sektor, 2 masih ada pengurangan. Dan contoh terbaru yang kami berikan atas case to case basis ini adalah sektor peladangan. Angka yang diperlukan 23,000 dan diangkat oleh Kementerian Peladangan setelah dilakukan pengesahan oleh agensi kawal selia di mana dia buka permohonan kepada syarikat-syarikat ladang. Dan sekarang dalam proses membuat masuk. Itu proses. Ya. Baik. Mari kita tengok apakah dasar ini dengan nak isi 100,000 lagi itu dalam tempoh 2 bulan ini, memang kita akan penuhi lah. Kalau ikut jangkaan kita, kita akan melepasi angka 2.5 pada bulan Disember. Lebih kurang 2.63, 2.64 juta. Itu keadaan kita. Baik. Apa baiknya kita terus ambil pekerja asing? 5 sektor ekonomi terus bernapas. Jadi dia akan menjadi enjin ekonomi. Maknanya kalau kilang berjalan, sektor pembinaan terus bergerak, peladangan, pertanian dan juga pembinaan ini terus aktiviti ekonominya rancak, kerana dasar untuk membenarkan pengambilan pekerja asing itu kekal. Untuk kedudukan sekarang, ianya dia menyumbang kepada aktiviti ekonomi hidup kerana pekerja itu ada, dan 5 sektor ekonomi ini menyumbang kepada GDP negara. Yes, itu betul. Baik. Apakah dasar ini dasar yang harus kita kekalkan selama-lamanya? Jawapannya tidak. Ya. Kerana di satu sisi ketika aktiviti ekonomi daripada 5 sektor ini bergerak, tapi kalau 1,500 gaji minimum atas satu kepala kalikan dengan 2.5 juta, bermaksud pengaliran keluar itu berlaku sekitar 4 hingga 5 bilion setiap bulan. Itu baru pekerja tanpa kemahiran. Tapi kalau yang kita campur pula dengan PAS lawatan ikhtisas profesional yang gaji minima dia lebih kurang 12,000, 13,000, yang itu immigration lulus kita 12,000 setiap bulan, yang itu lagi besar. Jadi duit mengalir keluar tak cantik untuk ekonomi negara. Kerana itu polisi sekarang sementara kita kekalkan untuk keadaan sekarang. Hasrat kerajaan ke depan adalah untuk melihat semula dasar ini dengan mengharapkan pemain industri dapat melakukan inovasi dan teknologi dan sebagainya. Walaupun tak semua bidang boleh kita. Itu keadaan. Baik. Jadi saya ulang balik, kita ada shilling pengambilan yang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi, KDN dan KESUMA sebagai agensi kawal selia kementerian yang bertanggungjawab. Kita dipandu oleh angka ini. Data yang sahih dan tepat 2.41 juta yang ada pada rekod immigration, dan 5 sektor ekonomi ketika angka itu 2.41, tetapi 2 sektor masih lagi kekurangan, iaitu peladangan dan pertanian. Kerana itu polisi tutup beku kota sejak bulan 9, dan kita akan review adalah bertujuan untuk menimbangkan kalau ada permohonan baru daripada 2 sektor, itu berasaskan kepada case by case. Itu prosesnya. Dan ianya bukan syarikat itu terus mohon, tapi kita kata ianya mesti dipohon melalui kementerian yang berkenaan. Itu kedudukan yang sekarang ini. Terima kasih. Jelas kebenaran YB. Of course, dalam teori ekonomi itu sendiri,
tadi, supply and demand, tapi untuk pastikan produktiviti diteruskan, sumber tenaga adalah amat penting. Dan dalam masa yang sama, jikalau digitalisation boleh berlaku, of course itu akan menambahkan produktiviti. Dan salah satu perkara YB yang mungkin rakan-rakan pun boleh tahu, of course apabila pekerja asing apa semua dibenarkan dan kemudian apabila penempatan berlaku, dia harus melalui My Future Jobs. Dan My Future Job akan melihat kepada jenis pekerjaan, dan kalau ada pekerjaan yang bersesuaian, maka majikan-majikan semestinya harus menduga rakyat lokal dulu sebelum diberikan kepada pekerja asing. Jadi, baik, sekarang tiba masa bagi mana-mana yang ingin bertanyakan soalan, sila angkat tangan dan nanti anggota boleh sampaikan mikrofon untuk saudara-saudari tanyakan soalan dengan lebih jelas. So, yes, please. Boleh kalau perkenalkan diri Tuan Haji daripada organisasi mana, dan kalau boleh diminta peringkaskan soalan supaya kita boleh buka ruang lebih ramai untuk bertanya soalan. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Baharu daripada Yayasan Amanah. Ada dua isu lah. Yayasan Amanah ini ialah badan NGO yang bukan keuntungan, tapi bila disebut oleh yang berhormat tadi soal majikan, bayaran gaji dan sebagainya, jadi NGO ni sumber dia tak ada. Jadi kalau anda melihat daripada sudut NGO juga berpartisipasi dalam apa yang disebutkan di masalah penghuni penjara itu perlu diberi kemahiran dan sebagainya, maka NGO juga harus berperanan untuk mengambil tanggungjawab. So, Yayasan Amanah fokusnya kepada pertanian, dan kita telah terlibat dengan payroll ini ialah hampir 2-3 bulan, lebih kurang gitu. Jadi baru muda lagi, tak tahu pengalaman apa. Jadi oleh sebab itulah kita ingin bertanya dengan kementerian, apakah ada inisiatif yang diberikan oleh kementerian ataupun mana-mana pihak yang melihat NGO juga boleh berperanan untuk kita mengurangkan pekerjaan asing di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut kalau di industri dia mendapat bayaran upah yang sama, iaitu paling kuranglah minimal itu. Tetapi kalau NGO ini, apakah ada inisiatif daripada jabatan ataupun kementerian untuk terlibat sama, tetapi ianya bukan keuntungan yang diberikan kepada NGO itu dan juga kepada ahli-ahli yang terlibat di dalam kegiatan pertanian dianjurkan. Jadi ini dua persoalan yang timbul-timbul. Allah. Assalamualaikum. Tuan Haji, soalan pertama tadi jelas apakah ada inisiatif yang diberikan oleh kementerian bagi pengurangan pekerja asing. Soalan yang kedua tu, inisiatif kepada NGO. Ya, untuk terlibat sama di dalam itu kegiatan ataupun di dalam program yang dianjurkan oleh kementerian. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Kumpul YB, kita kumpul dulu okey. Terima kasih Tuan Hassan, saya kumpul nanti ya. Tuan Hassan adalah sahabat saya ni, dia bekas ahli parlimen. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Yayasan Amanah sekarang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali ya, dari Kuala Terengganu. Jauh datang ya. Terima kasih Rabi ya. Saya puji lah dia punya apa nama ni akhiran yang dianjurkan oleh Pak Penjara ya. Tetapi saya melihat ada satu dua perkara yang perlu diperbaiki lah. Kerana saya sendiri ada pusat latihan pertanian swasta di Malaysia ini, dan saya rasa satu-satunya pusat latihan swasta yang ada di Malaysia, dan saya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Dan saya dapati beberapa orang yang pernah dihantar penjara ke saya untuk menjalankan
kerja industri ni, dia ada sedikit kekurangan kemahiran dari segi pertanian lah. Jadi saya cadangkan dan saya bersedia untuk masuk ke GM Keladang ni ke dalam penjara untuk membina sistem pertanian yang sesuai dengan dalam penjara dengan di luar penjara. Jadi sekarang ni tetapi setengah-setengahnya tu saya tengok sangat kagum lah. Ada beberapa orang paruh saya ni yang cukup berkemahiran di bukan bidang pertanian tetapi di bidang-bidang lain lah, mekanika, elektrik, macam-macam dia buat Jadi saya sangat kagum yang tu. Tapi dalam pertanian dia sangat kurang lah. Jadi saya menawarkan supaya GM Keladang boleh masuk ke penjara membangun bersama pertanian. Kalau ada tanah-tanah penjara yang kosong yang kita boleh bangunkan bersama. Jadi saya rasa itu dulu untuk dua perkara lah. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Satu lagi. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum YB. Nama saya Farah dari Kulim. Saya jiran YB kat Kulim. YB duduk Taman Rampai, saya duduk Taman Nenas. Kebetulan lebih orang dengar macam orang. Saya majikan. Saya rasa saya majikan restoran Arab yang pertama yang mengajikan OBB ni. Kita ada 20 orang OBB. Suami saya daripada Lungan, negara di tengah perang sekarang. Okey, saya ada dua soalan saja. Satu, jika OBB ni sebab setiap minggu dia kena buat urine test, so kalau urine test dia positif, apa tindakan yang sepatutnya diambil? Adakah akan diberitahu kepada majikan? Itu satu. Soalan kedua, pasal insentif, boleh tak YB kalau insentif untuk yang 2025 tu macam 2024 balik? Lepas tu lagi satu, kalau boleh tambah kekuatan pegawai payroll kat setiap daerah, sebab kadang-kadang kesian kat mereka. Berapa orang je pegawai tapi nak kena jaga berapa ratus OBB, apa dengan ODP lagi, macam-macam hal yang lari lah, yang apa. So tambah kekuatan pegawai dekat DPD, itu saja. Terima kasih lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya respon tiga ni dulu. Terima kasih banyak. Baik, mari kita balik semula kepada tujuan kita berkumpul hari ini. Tujuan kita berkumpul ni, kita nak beritahu bahawa di Jabatan Penjara ni, hari ini kita ada lebih kurang 87,000 sekarang. Dan 87,000 ni ada yang kita tempatkan dalam penjara, ada yang kita tempatkan dalam komuniti. Dalam komuniti ni kat luar lah parol, pembahasan balesen, perintah keadilan wajib, orang diselia, segala macam. Yang ini memang undang-undang membolehkan kita letak orang kat luar. Akta penjara tu, Seksyen 43, Seksyen 46, Seksyen 47 membolehkan kita keluarkan mereka yang dikenakan sabitan hukuman penjara di luar melalui jalur tadi. Okay, it is allowable according to the law. So kita invoke lah seksyen itu. Tapi daripada 87,000, kita ada lebih kurang 4,800 kat luar. Kita kata genaplah 5,000. Bermaksud 82,000 lagi ada kat dalam. Baik, apa isu kita sekarang? Isu kita ialah kapasiti penjara cuma 74,000. Jadi kalau kita tempatkan 82,000, kita ada lebihan lebih kurang 8,000. Ini bermaksud penjara mengalami kesesakan, overcrowded, lebih kurang 11%. Dan itu tak bagus untuk yang mereka ini, tak baguslah, keadaan lebih padat. Lebih padat tu keadaan tak kondusif. Ya, isu kesihatan, jadi tendensi pergaduhan, isu disiplin, segala macam. Baik. Jadi itu realiti yang kita ada. Ya. Kemudian kita katakan bahawa kalaulah kita melihat dari satu sudut pandang, iaitu mereka yang terlibat ini sebenarnya di satu sisi yang lebih jernih, kita kata mereka ni adalah potensi tenaga kerja. Ya, potensi tenaga kerja mereka ni, ya. Baik. Kalau kita keluarkan mereka, maka mereka berpeluang untuk dipulihkan di tengah-tengah komuniti. Kita keluarkan satu bab, keluarkan letak ke mana? Maka majikan sambut.
Itu harapan kita, majikan sambut. Baik ya. Tapi mereka masih lagi menjalani hukuman. Jadi kayu ukur kepada berjaya atau tidak program penjara ni, baik dalam institusi ataupun dalam komuniti, kayu ukur dia adalah dalam tempoh 3 tahun lepas mereka bebas, berapa orang yang patah balik kerana mengulangi kesalahan. Ya, ternyata yang kita tempatkan di luar melalui program komuniti, bagi setiap 800 selesai menjalani hukuman, yang patah balik 1 je. Ini namanya kadar residivism, kadar residivis. 1 saja. Kalau 800 kita bebas, Datuk Del Akhbar, bekas pemain bola Malaysia. Dia MRCB ya. Baik. Kalau 800 bebas menjalani hukuman, 1 saja patah balik dalam tempoh 3 tahun, kesimpulannya 1 saja. Program ini betul-betul sukses. Ya, patut dikembang luaskan lagi. Ya. Baik. Kadar residivism biasa lebih kurang berapa sekarang? 15%. Maknanya yang tinggal dalam tembok ini habis hukuman, tak kita libatkan dengan topik yang kita bercakap hari ini, kekal kalau 5 tahun lah, 3 tahun lah, maka kadar residivism itu lebih tinggi sehingga 2 digit. Jadi kita kata, fikir baliklah ya, pentadbiran penjara KDN kata, kalau inilah gayanya, lebih baik kita pelawar kepada majikan. Tolong sambut. Baik, saya turun sendiri ke Sungai Petani. Satu kilang pemasangan motosikal. Ya, dia ambil sejumlah prospek. Ada tempat tinggalnya. Unit itu dia ada tempat tinggal. Warden kita jaga. Ujung minggu family boleh datang ziarah. Ya, pagi mereka keluar kerja. Cukup bulan mereka dapat gaji. Ada juga syarikat ladang, milik anak syarikat kerajaan di Kedah untuk jadi harvester. Banyak saya tengok. Ada juga yang saya pergi ke penjara Marang baru ni, di mana syarikat yang terlibat dengan cuci basuh kereta, car wash semua ni terlibat. Banyak. Jadi kita katakan bahawa nak bagi tahu dengan majikan. Pertama, kalau kita melihat ini sebagai sumber tenaga kerja, pertama kita tak payah fikir soal nak bawa orang Bangladesh, Indonesia, Nepal, segala macam. Okey. Satu, kos nak buat masuk jauh lebih rendah. Dan bila penjara cadangkan ini, ianya bukannya kita kata semua orang dapat. Ada proses tapisan dia. Ya, ada proses semaknya. Semakan disiplin dan sebagainya. Kerana itu, kalau ini cerita yang betul, yang baik, maka saya tahu Datuk Aziz, Fauzi semua dengar keadaan kita sekarang. Kalau ada umpamanya realiti majikan ambil tadi, macam Puan Farah tadi sebutkan, kita ada beberapa proses lagi, urine test dan sebagainya. So insentif saya take note. Ya, maknanya idenya tadi adalah saya kena balik sarankan kepada Jemaah Menteri. Saya janji Jumaat ini Jemaah Menteri saya akan angkat cadangan itu. Saya akan sebut bahawa saya hadir dialog dengan majikan di penjara Kajang. Mereka menyambut baik insentif kerajaan, mendukung inisiatif yang dibuat oleh Jabatan Penjara, mengambil prospek sebagai tenaga kerja dan didulukan dengan insentif, maknanya bayaran allowance untuk gaji 6 bulan dengan amount yang ditetapkan itu diteruskan. Saya akan sebut perkara ini. Itu tak ada isu. Okay? Dari soal tambah pegawai payroll, itu bagus juga tu Aziz, take note yang tu. Ya. Tambah pegawai ni, jangan sebut dengan kerajaan lah. Maknanya ada masalah tambah pegawai, ada masalah tambah pegawai, itu takkan berlaku. Kita saiz kaki tangan awam dia dah cukup membengkak sebenarnya. Apalagi sekarang kerajaan umum pula kenaikan gaji baru. Ya, dan itu akan memberikan komitmen tambahan kerajaan tu hampir 10 bilion setiap tahun. Okay. Tapi Perdana Menteri berpendapat sepatutnya semakan berlangsung setiap 10 tahun. Ini dah masuk tahun ke-12 tak semak. Jadi perkara yang betul ialah kerajaan kena usaha dapatkan pendapatan tambahan supaya kaki tangan awam layak menikmati kenaikan gaji atau allowance. Yang itu komitmen yang kerajaan buat. Baik, soal cari duit itu kerja kerajaan. Baik itu,
Jabatan penjara ni, KDN ni, saya menasib baik sebab hampir semua agensi di bawah saya dianggap sebagai pengisian penuh lah sebenarnya. Kecil sangat ya persentage yang JPA tak fulfill lagi kami. Dalam keadaan itu, khusus untuk program ini, ada majikan berpendapat bahawa ada keperluan untuk menambah pegawai baru. Dr. Aziz ke Dr. Fauzi Pak ni? Ke Ibu Syah? Dr. Fauzi, tolong take note yang ni ya. Sampai tahap mana kita boleh accommodate kalau ya, tanpa kompromis bidang tugas yang lain. Tapi saya berpendapat dalam konteks ini, permintaan yang munasabah, reasonable. Jadi kita kena berikan tumpuan itu. Baik. Terengganu, saya ucap terima kasih banyak. Inisiatif yang diambil untuk buat pusat latihan pertanian swasta. Yang ni dah cadang tadi, dia nak tawarkan kepakaran dia. Kalau di 40 penjara yang kita ada ni, seluruh Malaysia ini, di sana ada kawasan tanah kosong untuk tingkatkan kemahiran seni pertanian ini kepada prospek kita. Dia nak tawarkan itu. Kita kata, orang kata apa, kecil tapak tangan, yiru kami tadakan. Kalau kemahiran itu yang nak dikongsikan dengan kami supaya prospek kami itu boleh develop skill pertanian. Okay? Yang itu saya tak rasa ada masalah besar dari segi itu. Of course kita ada data tanah berapa luas tanah di Pahang yang penjara untungnya, penjara di apa nama di Dibung di Jawi yang ada lagi tak kawasan kosong yang boleh. Saya baru ni ke Padang Serai. Ya, satu usahawan yang tanam melon ya melalui rumah apa nama hidroponik ni kan. Dia punya model perniagaan dia adalah sewa tanah. Dia sewa tanah kedai agro, dia sewa tanah dekat Bukit Tanggor, segala macam. Dekat Pandan, dekat Hulu Selangor. Model dia adalah sewa tanah aja. So dia tanam 3 aja. Melon, cili, timun. Esok itu aja 3. Pemasaran tak boleh pusing sebab orang datang ambil masa harvest. Itu aja. Melon lebih kurang 55 hari. Orang tunggu untuk ambil petik. Okay, dan dia dah sampai tahap dia cuma perlu iPad aja. Dia operate waktu bila dia nak siram, waktu bila dia nak tambah baja, dia kat sini. Digital. Dia dekat Padang Serai tu. Tapi dia sedang uruskan pengairan untuk rumah hidroponik dia di Pandan, di Hulu Selangor, pasal gitu aja. Dia so iPad aja. Orang Perlis seorang, orang Kulim seorang. Kulim ni hebat-hebat orang tu. Tak tahu, nak beritahu yang tu. Pertanian dia sekarang dia operate pakai yang ni aja. Semua digital ya. Jadi dia pun sama juga. Dia kata Datuk, carilah kat dalam penjara kat mana ada tanah, kami yang letakkan semua. Ya, dia datang dengan modal pakaran semua. Orang, kita dah sampai tahap itu. Orang dah tengok inisiatif kita ni. Saya dijemput akhirnya tengok, seeing is believing. Yes, dia kata yang ini kami nak offer jawatan penjara. Itu antara. Jadi terima kasih atas cadangan. Dr. Hassan Harum. Terima kasih banyak Dr. Hassan, NGO. Saya kumpulkan majikan. Saya kata dalam penjara kita ada sejumlah prospek yang boleh kita tawarkan sebagai tenaga kerja. Dr. Hassan nak terlibat sebagai aktivis NGO, kat mana ada ruang boleh terlibat. Okay? Saya tahu bidang kepakaran Dr. Hassan. Okay? Dr. Hassan ni letak di mana pun sebenarnya boleh bagi sumbangan besar kepada kami sebenarnya. Okay? Cuma kalau nak tengok dari sudut peranan NGO, kita pun ada yayasan Datuk Zul, apa nama yayasan kita? Yayasan Correctional. Saya pelawar Dr. Hassan. Duduk dengan kami punya yayasan Correctional ni yang diketuai oleh bekas Ketua Pengarah Penjara Datuk Zul. Okay. Mereka juga ada banyak kegiatan atas peranan NGO. Saya alu-alukan sangat. Saya boleh facilitate pertemuan-pertemuan itu, tengok kat mana kelebihan dan skill yang ada pada Yayasan Amanah yang boleh komplement inisiatif yang dibuat oleh Yayasan Correctional. Biar kita raikan perkara itu. Benar, kami punya pengalaman menguruskan prospek, tapi ada juga kemungkinan kami terlepas pandang beberapa perkara yang talent, kelebihan itu, kepakaran itu ada di luar. Saya nak bagi jaminan di bawah leadership saya dan rakan-rakan di penjara, KSU, TKSU semua, kami benar-benar amalkan keterbukaan ini untuk ajak ya, pihak yang berminat untuk ikut terlibat. Terima kasih. Saya respon 3 perkara.
Silakan. Ya, YB, kalau kita boleh selit. Silakan, bagi yang ada soalan. silakan tudung. Silakan. Allah 60-an tudung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan PDF terhormat dan yang sangat saya hormati Datuk Menteri sendiri. Saya nervous menani Datuk Menteri. Saya ni dari orang kampung, datang dari Perak. Saya majikan bukan saja Perak, malahan Ulu Perak. Memang betul-betul orang kampung lah. So kalau saya bercakap ni tak ikut protokol, saya minta maaf lah. Saya tengok di depan-depan saya semua berpaku-paku ni, saya takutkan saya. Dan bukannya standard saya untuk bercakap ni, tapi saya cakapkan atas sebab keinginan hasrat daripada ODP ataupun OBB dan bekas panduan yang saya gajikan hampir 30 orang. Dia bergile-gile lah, masuk 5 orang, keluar 5 orang bebas, masuk dan sampai sekarang hampir 30 orang. Saya ada OBB, ODP dan bekas bantuan yang ada kaki dia ada gelang tu. Okey. Saya tak ada soalan Datuk Menteri, saya ada cadangan. Daripada dah 3-4 tahun saya bersama mereka Datuk Menteri, saya rasa ada satu benda yang saya nak sampaikan. Saya sebenarnya nak sampai dah 3 tahun tapi tak kesampaian. Sebab sebelum ni perjumpaan begini kena bayar Datuk Menteri. Saya berheran, bukan bawah Kementerian Datuk Menteri lah, sebelum ni Menteri. Mahal juga, hampir 1,000 satu orang. Jadi saya terbantut. Daripada saya bayar nak dekat 1,000, baik saya beli anak ayam. Saya memang ada peniaga anak ayam juga yang kampung. Jadi saya terbantut. Oleh kerana cadangan tu untuk menambah baikkan ke arah yang kita jaga sekarang, kita kena bayar pula. Kita tak adalah minta kos datang, kos tol lagi. Jadi tergagal, saya gagal. Jadi Alhamdulillah. Jadi cadangannya? Ya, cadangannya Datuk Seri. Lepas dia orang bebas, dia orang tak ada hala tuju. Tadi yang Datuk Seri cakap 80,000 lebih ada bantuan, kita ada penempatan. Kerana benda tu berulang-ulang. Bersalah yang sama berulang, memang betul. Ada yang dah 5 kali, 6 kali tu memang betul. Dan di sini Datuk Seri, saya cadangkan selepas dia orang bebas, tolonglah bagi dia orang ada pekerjaan dan penempatan. Sebab apa Datuk Seri? 90% orang yang bebas daripada syarikat saya, dia datang balik merayu nak kerja balik. Malahan bawa anak. Dan untuk makluman Datuk Seri, saya mengambil pekerja wanita saja, kecuali banduan. Banduan dari pihak polis tempatan, dia bagi saya lelaki. Itu untuk kerja kasar-kasar lah. Dia datang balik dan merayu nak kerja balik dengan bawa anak. Sebab Datuk Seri tahu kenapa benda tu berulang-ulang. Sebab dia orang tak diterima keluarga. Itu dari segi lain lah. Dari segi kasih sayang dan ketiada percayaan keluarga lagi. Untuk makluman Datuk Seri, saya meniaga tilam bantal kekabu. Nama pun tilam bantal kabu. Saya memang duduk dalam hutan, memang orang hutan. Saya daripada meniaga bantal kekabu, sekarang dah ada menternak ayam kampung, dah ada buka kafe, dah ada buka ladang pisang. Kerana apa? Kerana saya tak tahu nak bagi kerja apa. Semua tanah di kampung tu semua saya pajak. Dan semua rumah-rumah buruk semua saya sewa. Sebab saya tak sampai hati. Tapi sampai bila saya begini? Dan saya tak mampu Datuk Seri nak sediakan penempatan sebagai pekerjaan. Sekarang saya dah orang yang patah balik dan bawa anak. Dan ada juga Datuk Seri anak demo yang tak bersekolah. Saya dah sekolahkan dia orang 3 orang sekarang di bawah bimbingan saya dan duduk bersama dengan saya. Jadi sekarang Datuk Seri, kalau kita bukan nak kurangkan 74,000 yang ada bantuan tu, kita 80,000 lebih tu, kita nak kurangkan ke separuh, 30,000 di bawah pimpinan Datuk Seri. Sekiranya diorang tu selepas habis bebas, diorang tu ada dah penempatan, yang penting penempatan. Sebab bila diorang keluar daripada rumah saya, daripada penempatan tempat saya, diorang tak terima di keluarga, diorang duduk bawah jabatan balik. Bila jabatan balik, jadi diorang dengan menyerah diri, masuk balik penjara. Jadi Alhamdulillah 90% di bawah jagaan saya memang tak ada seorang pun yang masuk balik. Dan sekarang so far saya mampulah. Dah buka ladang pisang, dah buka ternak ayam kampung, dah buka kafe. Tapi sampai bila Datuk Seri? Jadi saya cadangkan kerajaan tolong fikir, selepas bebas mesti sekurangnya 2 tahun Dema ada tempat nak mengadu. Jadi itu cadangan saya. Dan lagi satu, hasrat Dema Datuk Seri, Dema menyampaikan salam, sayang dan terima kasih kepada Datuk Seri atas apa yang
pendekatan yang dibuat penjara. Saya memang akui Jabatan Penjara memang banyak membantu majikan. Sebelum PKP memang ada 25 pekerja asing. Selepas PKP saya tak ada seorang pun dah bekerja asing. Semuanya datang daripada penjara. Ya, cuma apa yang saya nak sampaikan itu, dan hajat, ada satu lagi hajat, tapi ini bukan face to face lah. Saya nak heart to heart dengan Datuk Menteri. Selepas ni saya nak ambil sisi gambar, saya nak bukti saya dah sampai dah. Saya dah sampai dah. Datuk saya minta 3 minit dekat. Itu saja. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Saya pun jadi berkenan nak melawat juga tempat ni. Selamat. Ya, dijemput Datuk Seri. Boleh? Kita boleh makan ayam kampung, boleh masuk ladang pukul pisang. Yang ini sebenarnya persis hal yang pernah disampaikan pada saya oleh Datuk Del Akbar. Hal yang sama. Tapi tentulah MRCB dalam saiz yang lebih besar. Ya, sebelum saya respon, Datuk Del. Terima kasih banyak Datuk Menteri. Yang Berhormat Datuk Menteri, Datuk KSU, Datuk Kepala KSU, Datuk Aziz, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Del Akbar daripada MRCB. Datuk, saya berkenan sangat dengan tajuk pada hari ini. In short, mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Usaha-usaha yang dibuat oleh MRCB dengan kerjasama Jabatan Penjara Malaysia kini hampir masuk tahun yang ke-6. Kita bermula pada tahun 2019 dan setakat ini kita telah melatih lebih kurang 470 orang banduan untuk masuk bekerja dalam sektor pembinaan, kerana MRCB diberi tanggungjawab oleh pihak kerajaan untuk mengetuai inisiatif ini. Alhamdulillah setakat ini kita berjaya. Tapi yang menimbulkan kerisauan kita adalah success story dia, iaitu orang yang dah bekerja dalam bidang pembinaan ni apabila tamat dia punya sentencing period, sungguh pun kita menawar untuk mereka sambung dalam kerja pembinaan ni, tapi success story macam saya sebut tadi hanya I think only about 1.2%, 1.3%. So kalau kita nilaikan kita punya pelaburan, usaha dan sebagainya, saya kata tak berbaloi langsung. Jadi dalam hal ini saya dengan kerjasama Datuk Aziz banyak kali telah berbincang, dan kita melihat satu pendekatan, iaitu mereka ini harus kita cari satu umpan untuk bagi dia makan. Bila dia makan umpan, dia takkan lagi. Jadi usaha yang kita cadangkan adalah mereka ini setelah tamat waktu perkhidmatan mereka dalam penjara, kerana buat sementara ini masa diorang bekerja dengan kita commute diorang, pagi ambil, petang hantar balik, pagi ambil, petang hantar balik. Jadi apabila dia habis dia punya sentencing period tu, kita nak kenakan syarat dianya perlu sambung perkhidmatan mereka dalam bidang pembinaan selama 5 tahun. If they have finished 1.5 years, they got to do another 3.5 years. If they have finished 1 year, they got to do another 4 years. Selepas dia tamat 5 tahun ni, apabila dia mempunyai rekod-rekod yang baik, iaitu kita dapatkan rekod daripada majikan, daripada Jabatan Penjara, lepas tu kita hadapkan mereka pada satu panel. Kita akan wujudkan satu panel, dan sekiranya panel ni berpuas hati dengan sokongan daripada panel tadi, panduan ni, dia akan kita beri satu keistimewaan, iaitu rekod jenayah mereka boleh dihapuskan. Saya rasa ini merupakan satu tarikan yang saya rasa mungkin boleh dapat menarik mereka untuk kekal dalam industri. Dan saya kira sekiranya mereka boleh kekal, that mean we are having 5 years punya usaha untuk mengurangkan mengurangkan kebergantungan daripada pekerja asing. Tak payah kita nak susah-susah lagi. Dan number ni kalau kita tengok, dia akan jadi cumulative. From year to year dia akan meningkat dan meningkat. Kalau dia masuk pada hujung 5 tahun, orang yang baru kemudian yang habis tahun setengah, dia terpaksa sambung 3 tahun setengah lagi, dia akan masuk dalam group. So the numbers will be bigger and bigger. At the end of the maybe 5 years, I think we should be able to get quite a sizable punya number.
So ini yang saya ingin cadangkan. Untuk permulaan, pihak MRCP kita telah bagi arahan kepada semua projek director kita, kepada projek-projek yang sedang kita buat dan juga yang mungkin kita akan dapat pada masa depan, dikenakan syarat mereka terpaksa ambil 15% atau 20% pekerja asing, pekerja daripada banduan. That is a mandatory punya regulation yang akan kita masukkan dalam dia punya projek. Tapi yang kita dah latih tahun ni lebih kurang, insyaAllah kalau hujung tahun ni kita boleh dapat melatih lebih kurang 700 orang. And this is inclusive of the punya accreditation by CIDB at the end of the year. Bilangan ini memang dah ada dalam tangan pihak Jabatan Penjara yang memang kita dah mulakan, iaitu selepas kita dapat bajet yang 10 million yang disebutkan tadi. We have already used up almost 8 million. So kita dapat 2 million. Hopefully we can continue, tapi kalau Datuk Seri boleh tolong tambah sikit, maybe we can get a bigger number. So bilangan ini nanti kita akan gunakan untuk bagi allowance, kerana kita sekarang dulu kita ambil diorang, kita bagi dia on the job training. Tapi sekarang kita train dia orang semasa dia orang masih lagi dalam penjara. That means bila kita hantar di luar, we are giving the industry player qualified and trained punya pekerja. So that is another incentive yang dia orang boleh dapat. So hopefully pihak kerajaan pun, kerana kalau MNCB nak absorb semua tak mampu, so hopefully other industry player can pick up, and for a start maybe siapa yang dapat government punya projek, maybe we can put that clause in. So that could be another way to help increase pekerja-pekerja daripada di kalangan banduan ni untuk mengurangkan kadar kepagantungannya. So I hope this could be considered dalam usaha Datuk Seri untuk mengangkat juga cadangan daripada floor petang ini. Terima kasih Datuk Dil. Saya sambut baik. Dia begini cerita dia. Dia punya penjara ni, dia bukan hanya bila menerima keputusan mahkamah yang telah disabitkan, kita kena jaga. Sekarang kita fikir pula, kita kena ikhtiar bahawa dalam program pemulihan ni, kalau kita lebih banyak letak mereka dalam program komuniti, dah boleh ada sukses story semua. Rupanya selepas itu pun kita fikir lagi tu. Sampai macam tu, maknanya tak habis penjara ni, maknanya tak habis lah dia punya tu. Baik. Tapi cadangan Datuk dia tadi, apa yang baru cadangan tadi? Kalau kita insentif majikan tu jelas, tapi kalau kita nak lihat prospek yang telah berkhidmat dengan syarikat, bahawa selepas satu tempoh kita boleh clearkan nama dia, rekod dia. Itu di bawah Akta 7 Datuk dia. Akta 7 ni ialah akta mengenai rekod jenayah dan rekod orang tidak dikehendaki. Okay, kebetulan Datuk Dil, kebetulan saya baru je keluarkan arahan kepada KKSU bahawa saya bertekad nak jernihkan, nak keluarkan mereka dari rekod ni. Tanpa mendengar cadangan Datuk Dil hari ni, satu arahan telah pun saya keluarkan lebih awal. Baik, apa yang menyumbang kepada saya terfikir benda tu? Berapa bulan dulu, ketika duduk di Parlimen, saya didatangi oleh satu pasangan tua, suami isteri dari Kelantan, Tanah Merah. Dia minta tolong, dia kata anak dia dapat kerja somen ni mana kilang kayu, kilang papan. Okey. Kemudian bila dah dapat ketahuan kerja, majikan semak rekod dia dengan polis. Dia sangkut kat situ. Saya kata apa masalah anak Wan? Dia kata dulu masa dia sekolah di Tanah Merah, duduk di asrama, satu hari itu kena tangkap dengan kawan-kawan, polis tangkap. Kemudian buka IP, buka kertas siasatan, kemudian tak pernah berakhir dengan pertuduhan. Tak pernah dibawa ke mahkamah. Kalau tak mahu berkawan, tak pernah ada sabitan. Ini dia akan masuk dalam kategori orang tidak dikehendaki. So orang yang terlibat dengan siasatan polis, dia masuk kategori orang tidak dikehendaki. Rekod ada kat situ. Nak kerja kilang papan pun majikan tak bagi sebab ada rekod. Saya terkesan dengan cerita ini. Saya bagi tahu dengan pegawai saya, sekarang juga mari kita minta rekod Akta 7 dengan polis. Jumlahnya 1 juta lebih.
Saya minta bahagian data sains KDN, kita ada bahagian data saintis kami, dia dah proses semua dah. Jadi sekarang ni Dato' Alim ada, dia bantu saya untuk faham keadaan ini. Saya jenis tak sabar bila saya nak buat satu. Saya kata, ada atau tidak di dalam Akta 7 itu yang memberi kuasa budi bicara kepada menteri secara administratif boleh keluarkan. Kat mana pula menteri tak boleh guna kuasa budi bicara, tapi Akta 7 perlu dipindah. Sekarang kami akan work both ways. Ada jalannya. Secara administratif, menteri boleh invoke section di dalamnya. Ada juga yang kami perlu buat pindaan di parlimen. Dan kami akan kemuka ke tahap dasar dalam masa terdekat. Jadi saya bersungguh-sungguh nak clearkan, terutama yang tak melibatkan sabitan dan hukuman, kemudian kalah rayuan dan dah serve hukuman dan sebagainya. Jadi kita akan tumpu kepada kategori orang yang tidak dikehendaki. Dia unik tak tahu ni? Seorang yang dipanggil menjadi saksi untuk bantu mahkamah, dipanggil menjadi saksi untuk bantu mahkamah, nama duduk dalam ni. Diadu, kemudian polis buka fail siasatan, nama duduk dalam rekod ini. Okey, dibicarakan di mahkamah, kemudian dikenakan discharge not amounting to acquittal, nama ada dalam ni. Jadi mereka tak pernah ada rekod sabitan. Jadi saya fikir perkara yang betul untuk kita buat adalah jeniskan yang ini, beri mereka peluang yang kedua, dan data itu akan memandu kita, terutama yang first offender dan sebagainya. Baik, kalaulah prospek yang setelah bekerja, dalam kes ini MRCB, ya, tadi dua cadangan dia kata sambung lagi. Kemudian pada akhir itu kalau tak ada masalah, maka dengan sendirinya kita pertimbang untuk keluar nama daripada rekod di bawah Akta 7. Itu satu, saya rasa sangat progresif. Perkara itu betul-betul selari dengan apa yang sedang kami buat ini. Baik, ya. 2-3 cadangan saya lain, saya percaya saya akan teliti cadangan itu, termasuk yang Perak tadi. Walaupun disebut orang kampung dia kali kan, tapi sekurang-kurangnya dia dah pulih hampir 30. Kemudian tak sampai hati nak lepaskan mereka datang balik dengan anak dan sekolahkan segala macam. Pesan saya satu saja. Ada satu hadis Nabi, dia sebut khairun nas anfa'ukum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Mudah-mudahan termasuk dalam apa hadis itu. Adanya kita tu orang lain dapat manfaat, Nabi kata itulah sebaik-baik manusia. Nabi kata, bukan Saifuddin kata. Okey, terima kasih. Baik. Next, terima kasih. Tuan nak tanya tadi. Sorry. Very good explanation. Alhamdulillah. Adi Hajah tadi datang daripada kampung YB. Datuk Del did share about few things, macam mana kita nak hilangkan rekod apa semua sekali. Now, from demand side YB, is this any way that we can impose? Kita letakkan kuota kepada majikan yang lahir, yang datang hari ini semua dah ready. Tapi ada banyak majikan yang kat luar sana, di Selangor saja YB ada 800,000 yang mana bersaiz medium dan besar. So how can we, is it okay, apa pandangan YB kalau kita kenakan kuota kepada mereka apabila mereka mengambil pekerja asing, at least kita tetapkan kuota yang dia kena ambil pekerja-pekerja dari bantuan. Mungkin share pandangan YB tentang hal ini. Silakan. Itu antara yang disebut tadi oleh Azirwan dalam 5 resolusi yang dibacakan tadi. Perintah lalu saya dapat tangkap, satu daripadanya adalah untuk dicadangkan bahawa kalau berkaitan dengan majikan yang berhajat kepada kota pekerja asing, permohonan itu akan hanya diproses dan dilayan setelah dia memenuhi keperluan untuk itu. Saya fikir satu idea yang baik. Saya nak cadangkan untuk KSU, next meeting kita dengan Kesuma, satu kertas pertimbangan untuk kita bawa supaya program ini boleh kita angkat sebagai satu keputusan polisi kita. Satu. Datuk Roslin, prospek di kalangan yang kita pulih dadah ni tak ada dalam konteks ni. Ini penjara. Belum sampai tahap tu. Okay. Datuk Roslin dia ADK kita ada 35 pusat pemulihan narkotik. Kita ada 70,000 yang dalam komuniti dan juga dalam institusi. Okay. Baru je kita pindah akta penagih dadah supaya mereka yang terlibat ini
dengan dadah secara kecil-kecilan, tidak sampai tahap keparahan, mereka itu kita tak anggap sebagai pelaku jenayah. Mereka kita anggap sebagai pesakit yang perlu kita pulihkan. Jadi tak ada rekod juga. Pun tak ada rekod yang tu. Melalui pindaan akta yang baru ini, supaya kita nak tarik mereka pulih itu datang secara sukarela dan kita tempatkan mereka ni. Cuma tempoh mereka tu 1 tahun, 2 tahun menjalani pemulihan. Jadi Datuk Lim kata AADK belum sampai tahap itu lagi, dia nak tumpu pada pemulihan. So kita fokus kepada yang prospek dalam penjara ni. Okey, ada lagi? Mungkin ada soalan tu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Abdul Rauf. Saya salah seorang rakan strategik bagi Jabatan Penjara Malaysia di bawah kendalian Datuk Sri Zulkifli di bawah Yayasan Correctional Jabatan Penjara Malaysia. Dan saya juga salah seorang daripada pengendali untuk sebuah NGO yang baru ditubuhkan juga, Majlis Ekonomi Halal Malaysia. Salah seorang daripada ahli jawatan kuasanya. Untuk itu MEH atau Majlis Ekonomi Halal Malaysia ingin menawarkan satu program untuk pembangunan produk halal bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia jika sudi. Kami sedia membantu untuk menempatkan golongan pakar halal kami di mana-mana pusat yang berkehendaki untuk sama-sama membangunkan bersama JAKIM sendiri untuk pembangunan produk halal, yang mana kita sendiri hadapi banyak masalah tentang produk halal sekarang di negara Malaysia tentunya. Dan kami juga sedia untuk membuat dan sekarang ni kalau kata majikan-majikan mungkin hadapi masalah untuk injection typhoid, untuk mengendali makanan khususnya kan. Jadi ini salah satu apa yang ingin kami majukan bersama. Selain daripada itu, sebagai rakan strategik Jabatan Penjara Malaysia, saya juga mengenali untuk 2 syarikat besar. Satunya ialah Huatai Food Industry, untuk syarikat biskut terbesar Malaysia. Dia dah ada hampir 300 orang daripada tahun lepas yang mengambil golongan ODP dan OBB. Dan terbaru syarikat besar, syarikat Eco Shop Malaysia, ada 2 gudang besar mereka. Satunya di Eco Shop Jementah HQ mereka, dan satu lagi gudang di Port Club. Mereka dah bersedia dan sedang mengambil lebih banyak golongan-golongan ODP ni. InsyaAllah dah ada, dah berjalan dah pun. Dan mereka tentunya bermohon jika dapat satunya dari segi proses pemulihan ini dan pemilihan mereka dapat disingkatkan agar mereka dapat capai target bekerja ni lebih mudah dan lebih cepat. Sebab mereka tentunya ialah pihak industri, mereka perlu ikut pada apa yang mereka kehendaki dari segi ruang pasaran. Jadi untuk itu mereka mohon jika dapat dipercepatkan prosesnya untuk penempatan kerja ini segera. Sebab mereka ialah macam gudang-gudang besar ni kan, mereka memang sentiasa perlukan, dan dengan kehendak semasa sekarang dengan pengambilan tenaga kerja asing yang dikurangkan, jadi kehendak itu sangat tinggi dan mereka perlukan dengan cepat insyaAllah kalau boleh dipertimbangkan. Dan satu lagi dari segi mereka punya permohonan, jika mereka dah ada penempatan, jika sudi kami ingin orang yang diselia ODS. Sebab dipahamkan tadi macam apa yang diperkatakan, kita kekurangan kaki tangan di penjara untuk pengendalian tu, warden-warden. Jadi kalau mungkin boleh dipertimbangkan semula untuk kita tempatkan lebih ramai orang yang dikawal selia secara lebih ketat ODS ni. InsyaAllah kalau kata boleh dipertimbangkan, kami sedia membantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Nadia. Yang tengah. Terima kasih Datuk Sri for di sesi hari ini. Saya Ipan Thomas, saya daripada ILS Innovation. ILS Innovation is a AI security AI company. So sebenarnya cadangan saya nak berikan pada Datuk Sri is this. Seperti mana Datuk Sri kata tadi, that pertanian dia pakai the iPad, and from there they are doing the work. So pengurangan kerja asing is also taken over by AI. Bukan hanya melalui yang ni, melalui AI juga. So this AI, saya rasa for modul-modul untuk for parolees, maybe something to increase dalam bidang Tibet ni, to increase, that means understanding AI, what is it. So saya dulu from bidang kawalan keselamatan, and bila datang hari tu masa kolokium, one of the things matters I raise is seperti Datuk Sri kata tadi about the rekod jenayah. So diorang ni bila datang untuk kerja, kita kena melalui KDN, lepas tu 2 tapisan keselamatan, tapi tak lulus.
But these guys dah 20 tahun, 30 tahun dulu ada kesalahan jenayah. So sampai hari ini pun tak clear, tak lulus. So even if disabit kesalahan for something very minor, kita bukan kata clear, kita kata maybe in terms of years, 10 years dia clear record, tak buat apa-apa. This kind of thing maybe buat lulus. Because KDN, pihak KDN tak kata dia tak lulus dengan kesalahan tu, dia cuba lulus, tak lulus, itu je. So bila employer tanya dengan kita, what is the problem? I don't know, but tak lulus. Bila tanya interview dengan dia orang, they are the best of the best, but tak dapat kerja. So one is the policy change, other one is pengurangan for pekerja asing also in the bidang AI, just so that if in, for example dekat Singapore, kawan pengawal keselamatan is not patrolling around the condominium. Kita buat robotik, robot is patrolling in the condominium. So dalam tu, because Singapore kata we tak nak pekerja asing, so dia kurang. And government is giving initiative, giving additional funding, grants for AI. So something that pihak penjara also can look into. The last one I want to say, Datuk Seri, is one idea or one cadangan saya berikan pada pihak penjara dengan pihak kesus sekali, is also, you see, we have issue sector food security issue. So food security kita hanya bincang sekali ni pasal pokok tanaman and all that, but also food security dalam haiwan. So the last time saya datang untuk Holokem, saya kata maybe something to do with animals, ternakan, goat, kambing, all that. And then we spoke about cats and dogs, spaying and neutering, cats and dogs, something that Jabatan KDN can do with veterinary department. Because the recent case, yang anjing kopi tu, dia mati macam tu. But the thing is this, all the animal rights activities kata tak payah buat macam tu, spay and neuter. So now you have these parolees here, teaching them something, because they might just be human beings like us, but don't have the social skills, tak ada kesayangan. So our business owner from Perak here, 30 orang yang datang, yang stay sebab sayang yang dia bagi kat dia. That's it. If we don't have the interpersonal touch, memang susah untuk dia orang, you know, to have that communication. Kena bang from family and all that. So these are my suggestions yang I want to bring directly lah to Datuk Seri. Thank you. Terima kasih banyak. Saya nak respon yang Nadia dan juga Thomas tu ya. Terima kasih Nadia. Saya tahu yang Watai ambil sampai 300 ya. Satu brand yang established. Saya tahu when I started Yayasan Food Bank when I was Masjid Trade Minister. Watai is one of the company that is very supportive of the project of bank those days. Saya sangat gembira dengar bahawa mereka terus kekal memberi dukungan untuk mengambil prospek ini. Dua yang disebut tadi ya, Datuk Aziz, kalau diberi pilihan mereka lebih nak ambil orang yang diselia. Kalau diberi pilihan lah, mereka minta supaya bila kehendak keperluan itu ada, dah ada, demand side itu dah ada, proses itu dipercepatkan. Baik, dia seiring yang Thomas sebut tadi kan, kadang tersangkut sebab akal 7 tadi lah. Itu lebih-lebih lagi Dr. Alim menjadikan bahawa usaha kita tu harus kita segerakan secepat mungkin. Hal yang boleh kita buat keputusan secara administratif, kita kena buat secara itu. Sebab itu akan memberi kesan besar yang disuarakan oleh majikan pada hari ini. AI ni Thomas, dia tak semestinya pandangan mengatakan bahawa AI mengambil alih tenaga kerja manusia. Saya fikir kepahaman yang betul ialah orang yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran AI akan mengambil alih orang yang tidak menguasai kemahiran AI. Instead of asalnya kita kata AI semakin advance, dia yang akan mengambil alih tenaga kerja. Not necessarily true. Ya, saya lebih cenderung mengatakan bahawa orang yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan AI, satu pengetahuan tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, bukan kecerdasan tiruan. Lah tu macam seorang ni besar di negeri utara, dia kata artificial ni mana tiruan, tak betul. Sebenarnya kecerdasan buatan.
Okey, baik. Saya nak sebut bahawa kefahaman lebih betul adalah siapa yang ada pengetahuan tentang AI, siapa yang ada kemahiran menguasai AI tools, yang dia bertukar ni kerap, pantas. Okey. Dulu kita tak cakap pasal ChatGPT kan? Sekarang ChatGPT lah. Sekejap je. Sampai saya buat kerja, saya rasa macam saya tak perlu sesuatu akhbar lah. Saya cuma perlu split second dia beritahu saya. Saya nak hadir mesyuarat tentang kuasa sempadan, keselamatan sempadan dengan Thailand, dengan rakan sejawat saya Anutin misalnya. Saya kalau tanya what are the 3 issues related to border security Malaysia Thailand. Split second dia gariskan. Itu aja. Kalau saya tanya 10 lah. Okey. Jadi dengan mudah dia bagi. Ya, itu semua adalah manifestasi kepada AI itu. But saya baru balik daripada Abu Dhabi, dijemput untuk melawat Abu Dhabi National Oil Company. Petronas dia lah. Petronas kita satu hari lebih kurang 650,000 barrels minyak sehari. Dia satu hari 2.5 juta barrel. ADNOC Dia kata yes, dia invest banyak dari segi AI. Betul. Tapi apa bidang yang dia perlukan AI apps, AI application? Apa dia? Dari segi logistik dan inventory, yes. Dari segi audit, dia tak perlu lagi Big Four. Tak perlu lagi. Tapi dari segi fokus keuntungan, dia masih perlukan original brain lagi. AI tak boleh buat. Nak fokus keuntungan syarikat minyak gerasi ni, AI tak mampu untuk predict tu lagi. Jadi AI ada satu perkara baru yang semuanya bergantung kepada data. Lagi banyak data, ya, the more the data you have, the better. Ya, sebab dia boleh membangunkan pelbagai model, predictive model, ya, potential problems. Dah kita tahu kita boleh mitigate segala macam. Itu pun dah baru. Saya setuju, terutama kalau industri kawalan keselamatan. Ya, industri kawalan keselamatan ni, kalau kita atau betul saya tengok industri ni kedai makan ni. Saya pergi kalau naik kapal terbang, kadang transit di Changi Airport. Apa maksud warung dia? Kita cuma pergi satu platform, kat situ saya place order, kat situ saya bayar, kemudian saya tunggu dekat meja saya, tunggu nombor pesanan saya siap untuk diambil. Jadi tak ada pekerja langsung ambil order, tak ada pekerja serve makanan, tak ada langsung. Tak ada orang yang nak lap meja, because kita disiplinkan sendiri. Dah habis, ambil tray, lantar. Itu je. Jadi, kenapa mesti perlu sektor restoran misalnya perlukan lebih banyak tenaga? Negara jiran kita, dia letakkan satu platform. Di situlah kita buat order. Itu saja. Hari ini, kita cakap tentang hari ini. Jadi, kalau inovasi ke arah itu, maksudnya, yes, kita ada kota pekerja asing, pengawal keselamatan cuma Nepal saja. Kita ada 100,000 je. Kita cap 100,000, tak boleh lebih daripada itu. Satuan syarikat kawalan keselamatan. Tapi sekarang ni, yang kita dah bagi push sekitar 70,000. Memang ada 30,000 lagi. Kita spare. Ya, yang apa nama, kita ada reserve lagi. Yang belum lagi ada permintaan banyak lah. Saya nak sebut ya. Jadi, kalaulah sektor ini usahakan inovasi. Ya. Saya duduk dekat kondo saya, dekat Damansara. Kondo 1,200 kaki persegi. Landed kondo lah sebab saya tinggal bawah. Tak jauh dengan booth pengawal keselamatan. Saya tengok kan, kadang Bangladesh, kadang Nepal bertukar. Bangladesh confirm salah lah. Confirm saya boleh panggil dia punya majikan dia, memang kena confirm. Dia tak boleh ambil Bangladesh, dia ambil juga. Ada. Okey ya. Jadi, bila saya tengok itu, kerja dia senang aja. Dia tunggu. Kemudian dia petrol itu. Tadi Thomas sebut kalau Singapura petrol ni by robot. Kita masih lagi dia kawalan dia pusing gitu kan. Masih lagi perlu. Jadi, apa dia inovasi ni? Pemasangan CCTV lah. Dia kena invest lah sikit. Pemasangan CCTV ni. Saya minggu depan akan mengadakan lawatan rasmi Singapura. Antara satu agenda yang Singapura akan tunjuk pada saya adalah bagaimana pemasangan CCTV seluruh pulau Singapura.
menyumbang kepada menurunkan kadar jenayah di tempat dia. Ya, beberapa bulan lepas saya di persidangan di Shanghai di mana 25 juta penduduk. Tahun 2023 kes ragut kosong kes ragut. Bila saya dibawa ke ibu pejabat polis daerah di situ, satu tempat tu, lokap dia ada 4 orang saja. Itu pun kes lelaki mabuk tepi jalan. Yang lain tak ada, dalam lokap kosong. Tak ada. So apa yang menyumbang itu? Sebab dia pergi pada inovasi melalui state owned enterprise company dia, Hikvision, yang ada present tempat kita. Petronas pelanggan dia, Malaysia Airport pelanggan dia, Dewan Bandaraya pelanggan dia, plus pelanggan dia, Hikvision ini. Satu syarikat dari China yang mengenai pemasangan keselamatan ini. Tapi negara yang macam itu, inovasi dia dan investment dia ke arah itu, dan dia tak perlu tenaga kerja yang lebih. Tak ada lagi. Jadi sepatutnya jangka itu saya kata tadi, polisi jangka panjang kita adalah sementara kita patuh dengan 2.5 juta shilling yang ditetapkan, kita sekarang 2.41, defisit 100,000 kita harap dipenuhi. Tapi jangka panjangnya adalah kerajaan mesti melihat kemungkinan untuk dasar itu tidak lagi mengekalkan angka itu, tetapi menggalakkan penggunaan ataupun gerak ke arah inovasi. Itu saja jalan. Kita tak ada pilihan lain dari sini. Supaya kebergantungan kepada pekerja asing ini dapat kita kurangkan. Okey? Ada lagi tadi satu sikit, silakan. Soalan terakhir mungkin. Ya, okey, silakan Tuan Haji dalam masa yang ringkaskan soalan. YB Datuk Seri. Kami daripada Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia. Ya, kerajaan yang lepas pun kami duduk bersama. Tapi saya nak puji Datuk Seri satu je. Datuk Seri bersungguh-sungguh sebenarnya bantu bantuan dalam Malaysia. Sebab ramai kalangan ahli-ahli kita orang ni, bila dia dah jadi bantuan, masalah utama dia bila dia keluar daripada penjara tersebut, dia pasti akan masuk dalam dia. Dia tak tahu apa nak buat. Family tak nak terima. Bini kadang-kadang dah tinggalkan dia, dia tak tahu apa nak buat. Sometimes kita pun pity kat dia, tak tahu apa nak bagi. Kalau macam program sekarang, majikan ambil, and then after 6 bulan, apa dia nak buat? Kita tak boleh jaga dia setiap masa. Tapi bagi saya, masalah utama dia adalah duit. Mereka nak beli rumah dengan loan bank semua tak boleh. Mereka tak boleh buat apa. Bagi saya, yang pentingnya adalah duit untuk mereka. Diorang kena ada duit. Bila keluar daripada penjara tu, diorang kena ada duit. Kalau tak, diorang akan pergi cari kat tempat mana yang diorang boleh masuk balik kat dalam. Sebab diorang kata kat dalam ada makan. Okey, soalan saya, selalu Kementerian Dalam Negeri ada keluarkan tender. Alright, saya pernah duduk sebagai pengarah dalam Bulatis, syarikat tekstil. Selalunya bila kita bagi tender kepada mana-mana syarikat yang menang, pekerja yang akan menjahit ni adalah pekerja asing. But why not untuk tudung saja? Sesiapa yang memenangi tender tersebut bagi kepada banduan wanita untuk jahit, dan pastikan duit tersebut pergi kepada waris mereka untuk mereka hidup. Itu je saya minta. Thank you. Nama apa? Syed Imran. Terima kasih Syed Imran. Is it doable dalam jawatankuasa perolehan kita? Macam tadilah kita kata nak luluskan permohonan kuota yang baru, you mesti penuhi, ambil dulu saja. Yang ni dia kata bagi tender yang jahit, bagi syarikat yang dapat, minta dia gajikan ini paduan. Ya. 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 Okey. KSU, tuan tengok yang tu KSU. KSU yang seat jawatankuasa perolehan ni, dia mencorak pagi dan malam jawatankuasa perolehan ni. Saya tak ada kena-mengena dalam perolehan sebab saya delegate semua. Jadi bebas, kosong pada saya buat perolehan, tak ada orang datang lobby. Semua lobby ke KSU. Apa yang saya buat lepas 2 tahun, saya langsung bebas terus daripada perolehan. Ya, dan KSU saya dulu sekarang dia takkan dapat satu nota arahan pun daripada saya, bertulis ataupun verbal. Yang ini saya bebas terus buat itu.
Tapi cadangan saya melatih saya itu munasabah 2 pun. Cuma kita perlu masuk tadi, Aziz. Ya, sebagai syarat dia. Ya, tenaga yang kita boleh. Saya tak fikir ada halangan bab itu. Saya betul lah Tuan Syed. Maksudnya macam tadi, baik yang disebut oleh rakan kita dari Perak kan, ataupun Datuk Dil Akhbar tadi kan, bila dah selesai menjalani hukuman, dia nak ke mana? Stigma masyarakat, orang yang dah penjara kan begitu. Ya. Jadi akhirnya kita yang nak ambil tanggungjawab itu. Sebab itu saya nak sebut mukadimah saya tadi ketika menjawab soalan moderator, saya kata apa keadaan semasa dalam penjara kita? Sesar. Orang boleh cakap apa saja. Orang boleh komen, orang boleh kritik, orang boleh cadang apa saja. Kita ni sedang bincang solution. Itu beza dia. Okey. Kita boleh saja berpeluk tubuh. Ya. Tak apalah, business as usual. Tapi kita tak boleh macam tu. Ikhtiarlah sesuatu. Apa cara dia? Tempatkan mereka dalam program komuniti. Undang-undang boleh tak buat begitu? Ada. Akta apa? Akta penjara. Seksyen berapa? Seksyen 43. Seksyen berapa? Seksyen 46. Seksyen berapa? Seksyen 47. Apa namanya? Parol. Pembebasan berlesen. Perintah kehadiran wajib. Itulah jalur dia. Berapa jumlah sekarang ni? 4,800. Suksesnya sukses. Masuk balik tu 800 bebas, 1 saja. Apa kelebihan lagi pada kita? Kita tempatkan di luar, kita save dari segi kos. Penjara kita pernah save 19 juta kerana program komiti kita ni. Kita bagi peluang itu. Sebab itu kita tak mahu terhenti di situ. Kerana itulah KDN, kita dapatkan kelulusan kabinet, kita nak explore satu lagi option, iaitu tahanan di rumah. Itu dia. Ya, unfortunately, bila benda tu bangkit, orang cuma tengok seorang aja. Ni kira dia nak bebas orang tu lah. Apa punya cara fikir? Jumut beku. Punya beku. Ada profesor, ada aktivis masyarakat, ada pengamal undang-undang, ada tokoh politik, punya beku. Ya. Dia kalau kita tata dalam skrin besar ni putih, kemudian ada satu dot aja sini warna hitam, kita tanya dia, apa yang kamu nampak? Yang putih besar dia tak nampak. Dia nampak dah tu. Saya nampak di situ adalah satu tanda hitam di sudut bawah sebelah kiri. Punya teruk cara fikir. Ya tak? Dia nampak itu aja. Bila kita buat tu, adalah rasional ya. 87,000. Saya tanya Datuk Nordin, pengusaha penjara. Saya kata, kalau kita nak initiate ini, boleh tak kita ada clear parameters, kategori mana yang kita nak keluarkan. Dia tak boleh terlibat dengan jenayah yang besar, melibatkan kecederaan besar, menggunakan senjata. Tak ada. Ya, kita kan baca dalam surat khabar, seorang ibu tunggal curi susu di pasaraya di Kuantan, anak 5 orang, kelaparan. Dia tak ada pilihan. Dia curi, kena tangkap, kena penjara. Apa jadi pada anak dia di rumah? Kita bukan kompromis perbuatan penjara. Perbuatan jenayah kita tak kompromis. Ya. Tapi bayangkan keadaan kalau dia dalam penjara, apa jadi anak dia? Jadi kita pasangkan device pada dia supaya dia boleh hadir di rumah. Kes yang macam ni lah kadang-kadang pada momen hakim jatuhkan hukuman terhadap seorang wanita, baby dalam perut, 4 bulan, 5 bulan, jatuh hukuman 2 tahun. Takkan nak duduk dalam lokap, dalam penjara? Kita pasangkan. Kadang-kadang hari jatuh hukuman itu, pelakunya itu apa? Umur 73 tahun. Dengan darah tinggi, kecil manis, gaut dan segala macam, lengkap. Takkanlah tak ada ihsan langsung, terutama first offender. Ini dia nampak seorang tu aja. Ini confirm kerajaan ini memang tak ada lain, nak buat je, banyak segala macam. Besok lusa saya nak gulung, dalam parlimen saya nak gulung, lipat habis semua saya. Apa punya cara fikir ni? Sampai tak boleh bebas langsung, segala-galanya tertumpu situ aja. Sampai macam itu. Sedangkan kawan kita tu satu daripada 87,000 orang hari ini. Ya. Kita akan spell out dengan jelas jenis kesalahan bagaimana. Ya.
Semuanya itu. Ini bukan cerita hardcore criminals. Ya, ini petty crime. Biarlah ada ihsan sikit nak tunjuk. Tanggungjawab kita lah. Ketika ada kuasa, tunjukkanlah apa yang kita boleh buat untuk manfaat besar. Kalau dia dah dihukum, kita harap dia berubah dan kita yakin modul pemulihan penjara itu antara yang terbaik, kita yakin. Pilihan lain apa supaya penjara jangan sesat? Bagi tahu IGP jangan tangkap orang. Boleh? Tolong jangan tangkap orang. Pesan ke IGP. IGP ada kat Glasgow sekarang, Interpol Conference. Jangan tangkap. Okey ya. Contoh masa COVID itu lagi rendah ya. Semua kes tangkapan rendah. Kes tangkapan dadah paling rendah dalam sejarah masa COVID. Iaitu semua duduk di rumah tak boleh keluar. Ya, tapi hakikatnya people's mobility, masalah semua wujud. Sebab itu kita nak cari penyelesaian. Ya, bab ini. Sekurang-kurangnya kita cuba. Kita buat dan saya yakin kita boleh buat. Saya yakin kami boleh buat. Yang itu tekad kami. Jelas ya, terima kasih. Jelas sekali YB begitu bersemangat. Nanti first time jadi moderator yang mana ditemu-duga tak boleh jawab dengan duduk. Datuk Sri Nabawi. Ini jelas menunjukkan betapa semangatnya dan sepatutnya kita menyambut semangat ini supaya kita dapat terapkan lagi majikan-majikan yang ada, agensi yang ada, perkuatkan lagi, berkukuhkan ukhuwah, merapatkan saf supaya kita boleh sambut kesan Datuk Seri sebentar tadi supaya polisi kita tukar kalau patut tukar insyaAllah. Jadi dengan ini saya mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Let's stand together untuk memberikan tepukan kepada Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri dan Yang Berusaha Tuan Azirwan untuk terus kekal di atas pentas bagi acara seterusnya. Demikianlah tadi sesi Town Hall bersama Menteri Dalam Negeri. Cukup hebat Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, dan Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin atas sesi yang cukup bermakna buat kita semua pada hari. Sekali lagi kita berikan satu tepukan yang cukup gemuruh buat Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda penghargaan sekalum budi seuntai kasih, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia TKJP Dato' Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional, dengan diiringi untuk ke pentas utama bagi menyampaikan cermata kenang-kenangan sepada majlis pada hari ini. Dengan hormatnya dipersilakan bagi Datuk. Dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia TKJP Dato' Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Razak, Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Keselamatan dan Koreksional, untuk menyempurnakan penyampaian cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, dengan segala hormatnya. Dijemput Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin selaku moderator pada hari ini untuk menerima cenderamata. Dipersilakan Tuan. Majlis lagi melakukan ucapan penghargaan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Berusaha Tuan Azirwan bin Arifin atas sesi Town Hall sebentar tadi. Majlis ini menjemput Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berbahagia Datuk-Datuk dan Didif Kehormat untuk sesi bergambar bersama semua peserta hari ini di bawah pentas. Dengan hormat dipersilakan dan hadirin juga dimohon untuk berdiri dan merapatkan kedudukan di tengah Dewan bagi penyempurnaan sesi bergambar bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Okey, kita mohon sekali lagi kerjasama kepada para hadirin untuk merapatkan di tengah Dewan.